tak ada untuk buat kelas sebab saya ada urusan lain pada ketika itu. Saya terpaksa batalkan kelas. Jadi kelas tu digantikan hari ini. Dan sebenarnya kalau ikut perjanjian ataupun discussion antara saya dengan semua orang, kita bersetuju untuk pada besok hari, iaitu hari Jumaat 1 bulan 7 adalah hari untuk hantar assignment. Jadi saya perlukan feedback pada semua. Tapi sebelum tu nak maklumkan juga, ia ada kaitan dengan final ECV 4212. Okey. Final ECV 4212 subjek ni akan dijalankan secara face to face, bukan online, pada 19 bulan 7. Betul? You all dah tahu dah tarikh tu? Okey. Jadi 19 bulan 7 adalah lagi 3 minggu, 3 Selasa lagi. So minggu depan adalah Selasa 5 hari bulan. Kemudian tapi itu adalah start week. Kemudian Selasa 12 hari bulan adalah minggu pertama final exam. Dan minggu yang satu lagi 19 tu second week of the final lah. Dan biasanya lepas final lecturer diminta untuk masuk markah dalam tempoh masa yang tertentu lah. Biasanya 10 hari kalau semester pendek, semester break yang pendek iaitu masa semester 1. Dan bagi semester panjang, bagi yang macam sekarang iaitu second semester, break dia panjang. Ia akan menjadi 14 minggu untuk masuk markah semua. Tapi itu bergantung pada pengurusan. Okay, saya assume markah akan diminta mungkin cepat, iaitu mungkin 10 hari selepas final. Jadi saya tak tahu tarikh dari awal lagi. Saya tak tahu tarikh final sampailah ke baru-baru ni dapat tahu dah 19 hari bulan. Jadi apa dia akan berkaitan dengan apa yang saya nak bincangkan, iaitu tugasan. So saya nak tahu berapa ramai yang boleh hantar besok dan tak ada masalah jika saya kekal dengan tarikh besok, atau perlukan masa lagi untuk submit. Saya perlukan maklum balas daripada semua orang. Okey, sila bincang. Boleh kita bincang tak? Okey ke semua grup? Masuk. Assalamualaikum Doktor. Doktor, kalau yang assignment tu kita orang hantar hari Ahad boleh tak Doktor? Okey, kalau hari Ahad okey, saya boleh terima. Cukup sampai hari Ahad? Rasanya cukup Doktor. Yang lain? Okey, ni satu minta hari Ahad. How about hari lain? Yang lain, grup lain? Ada yang nak minta lagi lama? Kalau untuk saya cukup untuk hari Ahad ni, betul? Okey, dah 2 orang kata sampai hari Ahad. Ada lagi yang nak minta lebih lama lagi? Kalau sebulat suara nak hari Ahad, saya okey. Tapi kalau sebulat suara nak sampai Jumaat depan pun saya okey.
Itu boleh sampai Jumaat depan untuk saya. Okey, sekarang ni yang nak Jumaat depan satu, nak Ahad dah 3 orang. So saya depends kepada feedback. That's why saya nak bincang. Sebab macam saya cakap tadi, tarikh final exam bukan minggu pertama. Kalau minggu pertama saya kena minta awal. Jadi sedangkan minggu dia exam yang kedua, jadi saya boleh tangguhkan sikit lah. Dan syarat-syarat bagi student pelajar masuk ke dalam final exam sekurang-kurangnya dah tahu kirimat. Jadi saya cuba nak kejar itu juga. Saya masih lagi jadi saya akan bincang tentang test tu. Test 2 dengan markah assignment dengan markah test 1 dah tahu. Test 2 tengah marking assignment, tunggu laporan dihantar. Nanti dapat 3-3 ni, then sebelum masuk final pada 19 hari bulan tu, saya cuba sedaya upaya saya untuk pastikan you all dah tahu kirimat berapa. Jadi boleh target how you nak dapat A ke macam mana untuk final exam. How you nak strategize untuk final exam. So jadi yalah, kenapa saya boleh bagi sedikit masa sebab saya dapat ada masa lebih kat situ. So okey, 3 Ahad, 1 Jumaat minggu depan. Ada lagi tak? Ada lagi cadangan? Saya sokong untuk Jumaat depan. Okey. 2 Jumaat, 3 Ahad. Lagi saya perlukan ramai lagi feedback sebab ini bergantung pada you all punya masa. Kalau you all perlukan lagi masa, saya bagi. Sebab again saya cakap, saya markah assignment you boleh skor tinggi dengan syarat kerja-kerja tu kena yang report tu ataupun kes-kes tu kena yang paling, yang saya rasakan yang terbaik lah. Saya nampak ada yang tunjukkan kes-kes yang menarik. So, saya nak beritahu you all semua juga, apa yang you all bagi dalam report tu, dia juga menjadi input kepada saya. Saya juga masih lagi mencari berbagai-bagai masalah supaya dia menjadi satu, saya continue untuk tahu lebih banyak keadaan-keadaan masalah struktur, supaya saya lebih faham jika kegagalan macam ni apa punca dia dan sebagainya. Dan lagi banyak saya tahu, lagi banyak kes saya tengok, lagi senang untuk saya buat kerja-kerja di lapangan lah. Jadi saya minta you all juga, saya tengok ada beberapa kes yang menarik, kes-kes yang saya rasa baru saya jumpa, dan juga ada yang bagi saya sangat-sangat tidak seperti apa yang saya minta lah. Jadi itu akan memberi kesan sedikit lah kepada markah untuk tugasan ni. Okay, so sekarang ni dah 2 Jumaat, 3 Ahad. Any more suggestion please? Saya minta ramai lagi feedback. Ya? Saya sokong hari Jumaat. Okey, Jumaat. Okey, 3 Jumaat lagi. Ramai. Saya nak majority of the class. Come on. Assalamualaikum Doktor. Yes. Saya macam nak summarize, kita orang macam dah bincang. Tak apalah Doktor, kalau kata ada yang nak hari Jumaat depan, so kita orang consider semua orang. So kita orang setuju untuk Jumaat depan. Okey. Alright. So saya harap, sebab apa tau? Sebab isunya saya tak nak ada orang komplain. Okey. That's why saya nak majority kata setuju Jumaat. Isu-isu komplain bila dia bagi peluang macam ni kita cakap, kalau kata tadi dah majority sokong Jumaat, saya okey. Takut nanti kalau saya tak dapat majority, mungkin beberapa orang saja yang cakap nak Jumaat, beberapa orang nak Ahad, akhirnya akan patah balik kat saya lah. Alright, so kalau semua setuju Jumaat, minggu depan Jumaat. Dan pastikan saya harap tidak ada lagi yang nak minta tambahan masa lah. Okey. Kalau ada yang rasa nak tukar, ada cadangan lain, saya akan bagi untuk cakap lah sekarang kalau ada. Allah tak ada Doktor. Okay, so
urusannya Jumaat saya tangguhkan hantar assignment kepada minggu hadapan, iaitu 8 hari bulan lah. 8 hari bulan maksudnya semua hantar, bagi pada letak dalam saya punya mailbox di tingkat 6. Hantar, bind elok-elok, jangan print black and white sebab kena print colour, sebab yalah, bila colour tu nampak jelas gambar-gambar yang dihantarkan kepada saya untuk memberi penjelasan pertanyaan tentang sama ada kes ni boleh diterima atau tidak. Yang saya tahu bukan black and white, kebanyakkannya gambar berwarna. Jadi saya harap semua boleh submit laporan dengan laporan yang di print dengan colour berwarna lah, untuk gambar semua. Okey, so sekarang saya nak sentuh tentang test 2. Saya buat maki dan saya terberhenti pada hujung minggu lepas, dan 2 hari lepas malam saya ada urusan-urusan penting yang saya tak dapat nak elak untuk continue buat maki. Saya akan cuba continue dan siapkan dalam masa terdekat. Jadi you all tahu berapa markah untuk test dulu. Test 2 saya nampak banyak improvement daripada segi jawapan. Banyak yang menjawab seperti apa yang saya minta daripada soalan, dan ada juga beberapa yang menjawab soalan tetapi tidak lengkap. Maksudnya dia penerangan tentang soalan tu ada dijelaskan, tapi soalan dia contoh cara kaedah pembaikian atau kaedah untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku tidak dijelaskan. Berkaitan dengan kenapa ia berlaku tu diterang panjang, tapi bagaimana untuk mengelakkan ia berlaku ataupun mengawal perkara itu berlaku atau repair tidak dijelaskan. Jadi kat situ sayang lah. Saya baca sangat-sangat menarik penerangan tapi tak habis. Okey, saya juga notice soalan nombor 1. Soalan nombor 1A, seramai 8 orang jawab hampir sama soalan 1A. Itu yang membuatkan saya berhenti antara sebab utama kenapa saya berhenti tanda. Saya baca jawapan 8 orang bagi soalan 1A sama, diagram sama, cuma tukar ayat sikit-sikit sahaja. Jadi saya rasa memang baiklah final tu dia buat face to face. Dan pada petang juga saya nak beritahu lah, bagi mereka yang saya jumpa sama, saya tak nak announce, jawapan dia sama, saya terpaksa potong markah. Saya boleh bagi kosong terus, tapi dia akan ambil masa lama untuk kajilah siapa punca daripada siapa owner of the jawapan dan sebagainya, siapa yang ambil jawapan. Jadi panjang ceritanya. Jadi saya nak beritahu yang 8 orang ni saya terpaksa potong markah. Dan final saya rasa kena disebabkan face to face mungkin perkara ini tidak akan berlaku. Okey, dan itu berkaitan dengan test 2. Ada satu lagi perkara yang saya nak highlight juga tentang test 2. Nur Alia Afiqah ada tak? Siapa? Nur Alia Afiqah. Ya, saya doktor.
Okay. Tadi saya tak komen pasal orang yang tak sebut nama, pasal orang yang sampai sama tu, tapi bagi student yang jawab dengan baik, saya nak sebut nama orang. Bila saya baca Nur Alia Afiqah punya jawapan, saya rasa macam yalah, dalam kelas ni baik, ada yang bagi tumpuan yang sangat baik lah. Okay, jadi buat masa ni sampai yang saya tanda, yang saya baca seronok dengan penjelasan, dan saya harap masing-masing boleh rujuk macam mana Nur Alia menjawab, dan bagaimana dia ada kreativiti kat situ lah menjawab soalan saya. Sebab bila kena tahu semua you all, saya kena baca jawapan satu-satu, dan cara penerangan tu kalau dia menarik saya untuk membaca lagi banyak, jadi dari situ ada kemungkinan untuk dapat markah lebih baik lah. Jadi apa yang dijawab oleh Nur Alia, saya rasakan baik lah. Okay, itu student seorang. Saya ada seorang lagi student yang saya nak sebut tapi saya tak jumpa. Sekejap So saya harap Nur Alia maintain final pun jawab macam tu lah, supaya dia lebih menarik untuk saya baca dan bagi markah. Terima kasih Uncle. Okay, yang seorang lagi dia student lelaki sebenarnya, saya tak dapat jumpa nama dia sekarang. Tapi tak apalah, nanti saya mention lah nama dia dalam WhatsApp group lah. Jawapan daripada pelajar tersebut juga menarik untuk saya baca. Dia tidak tiru pun, dia tidak, maksudnya dia tidak ambil daripada nota sebiji-sebiji. Dia daripada pemahaman. Itu student lelaki seorang tu, nanti saya akan bagi nama. Okay, so itu berkaitan test tu. So saya tak boleh nak buat apa lah tentang yang 8 orang tu yang sama. Kalau saya nak sedikit nanti final, janganlah bagi jawapan yang kawan-kawan untuk tulis sebab saya akan go line. Okay, berkaitan dengan final exam, iaitu pada 19 hari bulan, apa yang akan masuk, saya cadangkan cuba lihat pada test 1 dengan test 2. Kalau lihat pada test 2, lebih kepada, sebab dia baru lagi, probably you all semua masih fresh lagi ingat soalan tu tentang corrosion. Corrosion ada 2 soalan dalam test 2. So jadi corrosion adalah salah satu daripada satu daripada topik yang kena tengok lah untuk final, corrosion. Kemudian FRP itu sudah tentu kena baca, sebab itu bidang saya dan lebih kepada juga sangat-sangat berkaitan dengan perkataan pengukuhan, penilaian dan pengukuhan. So baca tentang FRP. Yang soalan nombor 2B, saya baca nampaknya ramai yang faham tentang adhesive, resin dan juga tentang fiber. Okey, bagus. Itu satu progres yang baik lah. Kemudian NDT juga
akan ditanya. Ini test 2 tu macam lagi dalam lagi lah soal dia punya soalan. Test 1 kalau tengok pada test 1 lebih kepada cracks. Excuse me. Cracks pada test 1. So dan juga mungkin ada diminta untuk menyenaraikan type of other distress. So test 1 yang itu, dan saya tak tahu sama ada saya nak keluarkan sama ada akan ada tak BCA ataupun macam mana. So boleh baca juga, revise balik tentang BCA untuk kerja-kerja siasatan bangunan. Okay. So jadi itu secara rumusannya sekarang saya beritahu lah. Kalau ada update nanti saya akan update you all. Test 1 dengan test 2 tu tengok soalan dia. Tapi bila saya cakap ni bukan bermaksud format soalan final tu tak ada pilihan. Di soalan final akan ada bahagian A dan ada bahagian B. Bahagian A jawab semua soalan. Bahagian B akan ada pilihan lah. Dan bila ada pilihan tu, mungkin apa yang saya cakap tadi tidak perlukan tumpuan, boleh target soalan. Tapi kalau yang target tu susah, itu akan jadi masalah lah untuk jawab soalan yang satu lagi. Jadi itu sedikit sebanyak lah tentang final. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya sekarang lah tentang final. Any question about final exam? Oh ya. Satu lagi yang belum ditanya untuk final exam adalah dalam kuliah yang sebelum ni. Iaitu berkaitan dengan anchorage length dan juga berkaitan dengan shear stress dengan strain. Ada equation dia. Yang example of the pengiraan tu. Okay, boleh tengok balik pengiraan tu dan fahamkanlah. Ada beberapa perkara dalam equation tu akan diberikan. Equation akan diberikan, values yang mana assume pun juga akan diberikan, cuma value akan berbeza daripada soalan tu. Okay, itu pun perlu tengok juga calculation tu. Ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Ya. Okey. Sekejap. Doktor, Yes. nak tanya untuk final exam ni 2 jam kan? Ya, betul, 2 jam. Kalau macam nak mohon tambah 2 jam setengah, tak boleh kan? Kalau ikutkan pengalaman saya, sebab dia tak, kalau 2 jam setengah kalau kita buat online. Tapi ini bukan online, sebab kita akan buat face to face. Kalau tak silap saya di BK 8
Kalau tak silap saya, betul ke? Ada siapa-siapa boleh confirmkan saya tak? Betul, K8. BK8. Okey. Saya macam itulah kekal 2 jam lah. Sebab kalau saya tambahkan masa, depends. Kalau boleh saya nak kekal 2 jam untuk bagi semua orang plan. Itu pun satu juga. Bila dah diberi 2 jam, saya rasa you all boleh buat sebenarnya. Sebab masa mana-mana test pun yang sebelum ni, masa untuk menjawab soalan 2 jam. Jadi saya bila dah sampai 2 jam tu saya stop. Kemudian lagi setengah jam tu minta untuk submit. Okey je semua, tak ada masalah. Saya rasa saya kekal lah dengan 2 jam. Boleh Husni? Boleh. Okey. Ada soalan-soalan lain? Okey, sambil perbincangan ni dibuat, saya dah buka untuk ambil attendance. Dan yang dah ambil cuma 6 orang saja. Yang lain belum ambil lagi. So minta ambil sambil berbincang ni. Ada apa soalan lain tak? Ada lagi soalan? Kalau bukan pasal final pun boleh juga any question sekarang. Because ini adalah kelas kita yang terakhir. Saya juga nak tanya you all, antara benda yang saya cubalah dalam kelas ni adalah nak share as many knowledge as possible lah kepada semua tentang subjek ni. Banyak tak benda-benda baru yang you all belajar tentang subjek ni? Saya perlukan feedback jugalah benda tu. Sebab ni kelas yang terakhir. Ke ambil subjek ni sebab boleh dapat markah tinggi je. Bantu you all lah nanti bila dah kerja. Bagi saya Prof, subjek ni banyak jugalah membantu kami dalam menimba ilmu strategi facts. Sebab sebelum ni bila saya tengok macam kerja-kerja seperti patching, saya ingat itu ada maintenance yang macam untuk mencantikkan interior. Tapi rupanya patch scratch yang macam tu macam ada kisah yang lebih mendalam. So macam banyak lagi tahu. Betul, tepat sekali. Memang bukan kadang-kadang ya baru-baru ni ada juga satu gambar yang saya dapat. Saya tak ingat dia daripada siapa. Nampak steel bar tapi dia tidak ada crack dan sebagainya. Jadi bila tak ada crack, dia mungkin disebabkan oleh hakisan. Mungkin tempat yang nampak steel bar tu adalah walkway, dan mungkin kerja-kerja membuat lantai tersebut tidak dibuat dengan betul, especially tentang cement render. Cement render yang dipasang atas slab tu dan juga atas konkrit tu tidak dibuat, dan mungkin cover nipis, cement render pun tak tebal ataupun tak kuat, tak kukuh, bajuhan tak tepat. Jadi akhirnya pada beberapa tahun dah diguna pakai akan dirosak. Jadi you all semua nanti bila dah bekerja, that's why quality kerja tu ada. You all semua buat construction, mana-mana yang dah buat dengan kontraktor, mana-mana yang design, yang consultant akan cuba untuk buat satu-satu projek tu mengikut spesifikasi yang sepatutnya lah. Apa yang berlaku sekarang ni disebabkan kontraktor banyak yang tarik diri dengan projek-projek yang berjalan disebabkan oleh kos yang melampau, maskut ataupun bagi harga awal harga lain, di hujung projek harga dah berubah.
dengan kenaikan barang, banyak yang kontraktor surrender untuk teruskan projek, dan akan masuk kontraktor-kontraktor baru yang mungkin dia akan berlakunya cut cost. Jadi ini satu cabaran bagi jurutera-jurutera yang lama dan juga yang baru untuk pastikan projek-projek itu dibuat dengan sebaik yang mungkin. Sebab bila kualiti tak baik, akan akan wujud masalah ini tak akan selesai. Masalah kerosakan bangunan ni tak akan selesai. Saya dah berkecimpung dengan benda ni sangat-sangat lama dan macam-macam kes, kadang-kadang kes-kes yang saya dengar garuk kepala lah. Macam ni pun ada lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Wujud juga problem macam ni. Kenapa masa construction tidak dipantau? Kenapa masa construction tidak di-reject? Kalau you all semua tengok, fahamkan juga, saya harap by now you all dah faham. Tadi Muhammad ada cakap pasal crack. Muhammad ada cakap pasal crack. Crack tu semua dan kajian lagi dalam kena buat. Semuanya bergantung kepada konkrit. Kalau konkrit tu very porous, boleh terlap air, masalah. Mungkin bancuhan tak betul. So akan menyebabkan masalah pada tulang. Jadi bila jaga projek, jangan takut kalau buat construction untuk reject konkrit yang tak baik. Sebab bila kita accept konkrit yang tak baik masuk dalam site, itulah akan menyebabkan bangunan itu akan mengalami kerosakan yang serius dalam masa yang singkat lah. Jadi kita cuma tak nak benda tu berlaku. Jadi kalau kita especially lah, mungkin tak rasa duit tu membazir sebab bukan rumah yang you all duduk, bukan duit. Kalau bagi yang mereka bayar cukai, bila tengok tu rasa macam pembaziran. Bayangkan kalau dia di rumah kita sendiri kan. Rumah tu beli, beam rosak, ada settlement dan sebagainya disebabkan oleh masa kerja-kerja pembinaan, pemantauan tidak dibuat. Dan benda ni dia satu circle lah kan. Kita buat baik akan dapat baik. Kita kalau buat tak jaga betul-betul projek tu, mungkin ada benda-benda lain lah berlaku. Jadi untuk pastikan supaya rumah kita tak ada masalah, masa kerja tu buat sejujur-jujur yang mungkin lah. Jadi dengan harapan kita monitor projek tu macam buat rumah sendiri. Tak ada nak bagi pelepasan tutup sebelah mata, besi karat masuk dalam formwork. Tak ada nak tutup sebelah mata, konkrit selam bila buat fail pun lepaskan juga lori. Benda-benda macam tu jangan. Design tak mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Cuba kurangkan besi dan sebagainya. Tapi yalah, benda-benda tu semua kalau semua jurutera dapat satu pemahaman yang sama, rasanya masalah-masalah struktur ni dapat dikurangkan. Dia bila melibatkan bisnes lah, melibatkan yang merosakkan kerja-kerja pembinaan bangunan di dalam Malaysia ni adalah apabila dia melibatkan businessman, mungkin politik dan juga kewangan. Itulah yang merosakkan bangunan-bangunan dalam Malaysia ni lah. Saya rasa yalah, pihak JKR pun pening kepala juga tentang benda-benda macam ni. Tapi kalau boleh kita sekat di bahagian kita sebagai seorang jurutera, sekat lah. Sebab dia melibatkan keselamatan. Di Klang, kalau tak saya tak ingat, ada satu flat di Klang telah diarahkan dikosongkan yang ada kolom beam dengan slab yang teruk sangat. Dan PBT telah mengarahkan bangunan itu dikosongkan. Tapi perlu juga tahu ada setengah-setengah bangunan minta dikosongkan tapi orang tak nak keluar. Sebabnya mungkin tidak ada pampasan kat mana dia orang nak duduk lepas tu.
cuba selam lah perasaan mereka, dapat tahu rumah yang mereka beli rosak, nak kena pindah tempat lain tapi duit tak ada dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah kena juga fikir. Sebab itu nama nanti you all semua akan jadi jurutera awam, civil engineer. Jurutera awam ni adalah berkaitan dengan penggunaan yang tentang manusia hari-hari. Jurutera awam ni buat jalan, jurutera awam ni buat longkang, buat slope, buat bangunan yang mana orang public akan gunakan. That's why dalam subjek, kalau you all boleh recall balik juga, dalam pembelajaran sepanjang 4 tahun dalam program ni ada jurutera dan masyarakat. Jurutera dan masyarakat, especially dalam kejuruteraan awam, sangat-sangat penting. Keputusan yang dibuat akan mempengaruhi apa yang kaitannya dengan masyarakat. Okay? So, itulah sedikit orang kata komen saya lah tentang keadaan sekarang, pembinaan sekarang. Okay, ada apa-apa lagi? Ada tak siapa-siapa nak tambah? Is this subject useful to all of you? Anybody nak share dia punya pengalaman ataupun faedah subjek ni? Okay, bagus. So, terus terang saya cakap, seronoklah saya dengar that you ada benefit tentang subjek ni. Tapi bila satu juga saya nak tambah begitu. Betul, you all banyak design, tapi kerja repair, this is a subject untuk you repair. Nanti bila dah bergraduate, kalau kebetulan you all semua inginkan cadangan ke, pandangan ke, boleh teruskan kontak saya. Saya berminat juga untuk dapat projek-projek di luar lah. Baru-baru ni saya dapat projek di satu projek di belah Changlun sana, dekat dengan UUM. Saya sebagai advisor lah untuk projek tu. Menarik, sekolah yang dibuat tanpa tender. Itu satu lagi. Satu lagi untuk makluman semua, tender tu sebenarnya walaupun ia memeritkan, orang kata apa, banyak benda nak kena buat lah, nak kena buat drawing, nak kena buat BQ, nak kena buat taking off dan sebagainya lah, macam-macam lah. Tapi itu adalah satu dokumen yang sangat penting untuk pastikan bangunan itu berbaloi dibina dan juga mengikut seperti apa yang kita nak lah. Sepanjang saya terlibat dengan benda ni, saya dah ada dalam 5 projek yang tidak dibuat melalui tender. Maksudnya dibuat hanya pakai perjanjian mulut. Nak beam size 200 darab 300 setengah dan sebagainya, besi sekian banyak sebesinya dan macam-macam lah. Akhirnya orang tu bukannya lagi mudah, sebenarnya lagi susah. Kontraktor akan ambil peluang sebab tanpa dokumen tender, manipulasi harga, manipulasi barang tu sangat-sangat boleh dilakukan, dan apabila ada masalah tak boleh nak bawa mahkamah. Jadi bila ada tender dokumen,
you ada drawing. Drawing tu boleh jadi bahan yang mengatakan sebab akan dekat tender dokumen tu akan ada matikan stamp, dia akan maksudnya binding document lah between you and the contractor. So kalau beam size tak sama, besi tak sama, you boleh bawa kontraktor tu pada mahkamah dan sue dia. Tapi disebabkan dia tak ada tender dokumen dan kontraktor ambil kesempatan, akhirnya bila yang tak ada dokumen ni lagi susah sebenarnya. Patut bangunan tu roboh je lah. Memang besi tak cukup, size column, size beam, size slab semua tak seperti yang dibincangkan sebelum tu lah. Itu semua janji-janji manis kontraktor je lah. Alright. So okay, good that you banyak belajar tentang subjek ni. Ada lagi yang nak buat, nak tambah pada tu? Saya dah tanya lah, dia macam contoh Chong Yao Wei, Vun Kin Zi, and siapa lagi seorang? So macam mana you all? Are you okay in this subject? Yes, doctor. We understand everything. Okay. So did you find that the assignment, is it interesting? How is your assignment right now? Because you do in your group is with the three of you, right? Chong Yao Wei, Vun Kinzi, and the other one is who? Tan Irene. It's me, Tan Irene. Yeah, Tan Irene. So how is your understanding about this subject and especially on the assignment? Is it interest you guys? Yes, we find out we can analyze the problem and how we score how we rate that problem and what kind of method used to repair for the problem. Yeah. All right. Okay, good. Usually in my master's class, you guys are, I mean, the Chinese students are doing very well, you know, because they really answer well in my exam, and they do then, and when we do presentation, wow, they are doing a fantastic job about presentation. So I hope you guys, you three of you, Chong, Tan, and Vun, will submit a very good assignment report lah. Because the consultant outside there, because you are, I mean, in mathematics and you're so good on that, they are very technical, you know. So when I read that, wow, they do calculate many things, and they do some simple structure analysis. Why is this beam bending? Why is this beam experience shear cracks? And is it excessive load on the slab and things like that. So whenever I read the consultant report, they are very good in that. So I like it a lot. So I hope you guys, your three of you, and I think are you the 4 groups or the 3 of you? 3 in the group. Okay, yeah, 3. I hope you guys have something like that lah. Okay, because I think you guys are quite quiet in the room, in the class. So probably that's why I would like to ask you about this. All right, so good. So you have benefit this class. Any other feedback that you want to share with me? Ada siapa-siapa nak share apa-apa tak? Okay, kalau tak ada, so again saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua. You guys beri kerjasama yang sangat baik lah. That is good lah. You guys, whenever there is lawatan, surprisingly most of you come and try as hard as you can to come to my class also. I really appreciate lah.
Okay. So we'll see you guys on the 19 hari bulan nanti saya jumpa untuk final. So jangan pula jangan segan ataupun jangan takut untuk tanya saya apa-apa soalan daripada sekarang sampai 19. If anything tak sure boleh tanya. Nak apa-apa pun nak tanya berkaitan apa-apa pun boleh tanya. So itu sajalah daripada saya. Okay. Alright. So jadi with that saya endkan kelas yang terakhir kita ni. And thank you all. Jumpa 19 bulan nanti. Alright. Assalamualaikum and good afternoon to all. Okay. Bye-bye. Right, thank you, Dr. Assalamualaikum, Dr. Thank you, Prof. Thanks. Thank you, Doktor. Right.